Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah taala. Masih lagi kita sambung pada majlis yang ke-14 bacaan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada sesi yang telah lepas kita sudah membahaskan berkaitan dengan hukum suami bersetubuh bersama isteri yang sedang haid, beserta wajib kafarah ataupun tidak, dengan keadaan-keadaan bagaimana suami tersebut bersetubuh dengan perempuan atau isterinya yang haid tadi, sama ada dengan lupa ataupun tak tahu dia haid, ataupun jahil ataupun dia tahu. Itu semua dah bahas pada sesi yang lepas. Kemudian sekarang ni, sesi sekarang ni dia nak membahaskan berkaitan dengan kafarah yang dikenakan kepada suami yang bersetubuh yang sabit dalam qaul qadim. Muka surat satu ni, muka surat sesi kali ini untuk bahas tu saja. Dia bahas dari sudut hadis belaka. Kata muallif rahimahullahu taala, qala al-imam Syafi'i, qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu taala, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata dia, wa qala sahibul hawi, telah berkatalah oleh sahibul hawi, ay al-hawil kabir. Al-hawi al-kabir. Al-hawi al-kabir makna al-imam al-Mawardi rahimahullahu taala. Kata Imam Mawardi apa dia? Maqul qaul bagi qala al-Mawardi, iaitu qala Syafi'i, telah berkatalah oleh Imam Asy-Syafi'i, fil qadimi ay fil qaulil qadimi, pada qaul qadim. Syafi'i fa'il, fil qadim kita takdirlah dia sifat bagi mausuf yang mahdhuf, takdirnya al-qauli. Okey. Apa yang Imam Syafi'i sebut? Maqulul qaul bagi qala Syafi'i, in sahha hadits Ibnu Abbasin qultu bihi bi hadits Ibnu Abbas. Jadi dalam bab isu Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas pada sesi yang lepas kita sudah sebut, Imam Al-Syirazi rahimahullahu taala dia menukilkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan, kata apa dulu? Dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun yatasaddaqu bi dinarin
au binisfi dinarin. Nabi SAW mengatakan kepada seorang lelaki yang bersetubuh dengan isteri dia yang sedang haid, dia kata bersedekah dengan 1 dinar atau dengan nisfu dinar. Hasil daripada hadis itu, maka para ulama mentaksimkan, membahagikan siapakah golongan yang kena bayar 1 dinar, siapakah golongan yang kena bayar setengah dinar. Dan itu pandangan qaul qadim kata wajib, pandangan qaul jadid kata tak wajib, bahkan sunat. Sekarang ni dia nak bahas berkaitan dengan kenapa betul ke tak hak ni qaul qadim. Dia nak bahas tu. Kerana berdasarkan hadis tersebut, adakah begitu? Maka dia sebut Imam Syafi'i kata, jikalau sahih hadis Ibnu Abbas itu, maka aku berkata ia dengannya dengan hadis Ibnu Abbas. Makna aku berkata dengan mana aku berpendapat seperti mana hadis Ibnu Abbas. Jadi hadis sahih tak sahih ni, menurut Imam Syafi'i, dia mujtahid, dia boleh menentukan hadisnya sahih ke tidak. Jadi sahih dengan hasannya sesebuah hadis itu berdasarkan ijtihad ulama. Jadi antara imam yang boleh ijtihad heran bila dia kata law sahal hadis fahuwa madhhabi. Jikalau sahih hadis itu, maka dia mazhabku. Yang ni sahih menurut dia. Boleh jadi sahih menurut orang lain juga, boleh jadi hasan saja menurut orang lain, menurut ijtihad dia. Jadi sekarang ni kita kata Imam Syafi'i, kalau sahih hadis Imam Ibn Abbas tadi, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, maka aku akan cakap dengan dia. Makna aku akan berpendapat bahawasanya wajiblah bahawasanya suami tersebut perlu membayar kafarah kalau berjima pada iqbalud dam sebanyak 1 dinar dan idbarud dam sebanyak setengah dinar. Betul tak ni? Betul tak? Takut terbalik pula. Betul tak tu? Iqbalud dam 1 dinar. Kalau dia mana dia punya pendapat tu? Betul. Jadi kafarah wajibah fil dinar in kana jima' fi iqbal. Jadi kalau iqbal 1 dinar, kalau idbar setengah dinar. Apa iqbalud dam, apa idbarud dam, tu kita sudah lepas dah bahas. Okey. Qala al-muallif rahimahullah, kata Imam Nawawi, qala sahibul hawi, telah berkata oleh pengarang kitab Al-Mawardi. Pengarang kitab iaitu sahibul Al-Hawil Kabir, iaitu Imam Al-Mawardi. Dia kata fakana Abu Hamidin Al-Isfaraini. Maka adalah Abu tu isim kana, Hamidin mudhafu ilaih, Al-Isfaraini tu nama dia. Hak yang lepas Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini, hak ni orang lain pula. Hak ni Abu Hamidin Al-Isfaraini. Abu tu isim kana, Hamidin mudhafun ilaih. Ataf kepada Abu Hamid. Siapa lagi yang kata? Wa jumhurul Baghdadiyina. Jumhuru ataf kepada Abu, ma'tuf lah dia. Abu ma'tufun alaih. Dan majoriti ulama al-Baghdadiyina, ulama Baghdad. Jadi dalam kitab kita Al-Muhadzab, kitab kita Al-Majmu' ni, dia ada 2 gu dia. Pertama, Baghdadiyin dengan Basriyin. Baghdadiyin, dia punya gu dia Basriyin. Baghdad dengan Basrah. Kemudian Khurasaniyin dengan Iraqiyin. Dia punya gu dia. Gu yang bakal berlaku khilaf, maksud dia. 2 ni. Yang 4 lah, 4 mana? Baghdadiyin, Basriyin, Iraqiyin, Khurasaniyin. Okey. Khurasaniyin biasanya akan khilaf dengan Iraqiyin. Basriyin akan berkhilaf dengan Baghdadiyin. Sekarang ni Baghdad. Ulama Baghdad dan Abu Hamid, kata Imam Al-Mawardi, kata yaj'alunahu, menjadikan oleh mereka itu, Abu Hamid dan jumhur Baghdad, akan dia akan apa? Akan al-qaul bi wujubi al-kafarah. Dengan wajibnya kafarah tu qaulan qadiman, sebagai qaul qadim, qaul yang qadim. Qaulan tu maf'ul kedua lah, hu tu maf'ul pertama, qadiman sifat qaulan. Mereka menjadikan itu qaul qadim mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i. Wa kana Abu Hamidin, dan adalah Abu Hamid, Abu isim kana, Hamidin mudhaf ilaih, Al-Marwazi.
Wa jumhurul basriyin. Tengok. Tadi Baghdad ni jumhur Basrah. Dia gitu lah. Dia guru khilaf. Wa jumhurul basriyin, jumhur ataf kepada Abu. Al-basriyin mudhafun ilaih. Khabar bagi kana la yaj'alunahu, tidak menjadikan ia oleh mereka itu Abu Hamid Al-Marwazi dan jumhur ulama Basrah akan hadzal qaul biwujubil kafarah tu qaulan maf'ul bih kedua sifat qadiman, qaul yang qadim. Jadi ada dua khilaf. Jumhur Baghdad termasuk Abu Hamid Al-Isfaraini tak menjadikan pandangan tersebut qaul qadim Imam Syafi'i. Sedangkan Abu Hamid Al-Marwazi dan jumhur Basrah dia katakan itu qaul qadim Imam Syafi'i. Okey. Ni Imam Nawawi nukil dulu. Sekarang ni dia nak kritik ke dia nak sokong? Dia nukil dulu. Itu kaedah dia. Makna dia nukil supaya orang tidaklah panggil bulat-bulat percaya kepada Imam Nawawi. Dia nukil dulu. Oh, ni pandangan ni kata gini, pandangan ni kata gini. Sekali dia tarjih. Tu cara dia. Wala yahkunahu madhhaban lisyafi'i. Bahkan jumhur Basrah itu la yahkunah, tidak menghikayatkan oleh mereka itu Al-Marwazi dan jumhur Basrah akan hadzal qaul biwujubil kafarah itu madhhaban, akan sebagai madhab lisyafi'i, bagi Imam Syafi'i. Bahkan jumhur Basrah dan Hamid Marwazi itu tak menjadikan dia tu sebagai madhab Syafi'i. Bukan setakat bukan jadikan dia qaul qadim, bahkan bukan madhab Syafi'i dia kata. Tu. Sebab apa dia kata begitu? Sebab kita kata dah Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i belum tentu itu pandangan mazhab. Kalau bercanggah dengan kaedah, selesai. Imam Syafi'i punya perkataan bukan bermaksud itu juga mazhab Syafi'i. Belum tentu. Kadang-kadang Imam Syafi'i sebut gini, jumhur Syafi'iyah sebut lain. Dan kaedah mazhab sebut yang seperti mana jumhur, maka itulah kaedah mazhab Syafi'i. Dan itulah mazhab Syafi'i. Tu. Kalau tak, dia tak akan sebut wala yahkunahu madhhaban Syafi'i. Cukuplah dia kata la yaj'alunahu qawlan qadiman. Buat apa yang nak kata lagi wala yahkunahu madhhaban Syafi'i? Kerana segala qaul Imam Syafi'i belum tentu itu madhhab Syafi'i. Belum tentu itu pendapat mu'tamad madhhab Syafi'i. Sebab tu ditapis oleh ulama sebelumnya apa yang disaring dalam kitab Al-Um jadi Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buaiti dan sebagainya, ditapih pula jadi Nihayatul Matlaq, ditapih pula Imam Ghazali Basit, Wasi, Khulasah, Wajiz, ditapih pula oleh ulama belakang sampai mutaakhirin rapat kepada Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Gitu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Tengok dia cara berbahas dalil. Li'annahu. Dia kata kenapa tidak dikatakan ini mazhab Syafi'i, kata jumhur Basrah tu. Illah bagi la yahkunahu madhhaban. Li'annahu kana bahwasanya sya'an ataupun li'anna Syafi'i, isim li'anna. Khabar 'allaqal hukma, menta'liqkan ia Imam Syafi'i akan hukum apa? Hukum yang kata wajib itu ala sihhatil hadithi, atas sahihnya hadis. Sebab Imam Syafi'i sendiri kata, seperti mana nukil ke Imam Al-Mawardi tadi, kalaulah hadis Ibn Abbas tu sahih, aku akan berpendapat macam dalam hadis Ibn Abbas tadi. Maka dia kata, dengan taklid begitu, nampaknya hadis itu tak sahih. Bila hadis itu tak sahih, maka itu bukan pandangan Imam Syafi'i dan bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tu maka dia kata walam yasih, hal keadaan tidak sama sekali sahih ia hadis tu. Taklid Imam Syafi'i yang kata insahha tu taklid dia. Insahha hadis Ibn Abbasin qultu bihi. Kalaulah hadis Ibn Abbas tu sahih, aku akan berpendapat dengan pandangan begitu. Maknanya itu bukan pandangan Imam Syafi'i kerana hadis itu tidak sahih. Tu. Wa kana Ibn Surayj yaqulu law sahha al-hadithu lakana mahmulan fil qadimi 'ala al-istihbabi. Ni masih lagi nukil belum lagi pandangan Imam Nawawi. Wa kana Ibn Surayj, dan adalah Ibn Surayj khabar kana yaqulu, berkata ia Ibn Surayj. Maqul qa bagi yaqul law sahha al-hadithu, andai kata sahih oleh hadis itu fa'il,
Jawab law lakana ay lakana al-hadithu. Niscaya adalah hadis tersebut mahmulan ditanggung akan dia akan hadis mahmulan khabar kana mahmulan ta'alluq fil qadimi ay fil qaulil qadimi. Pada pandangan qadim ala ta'alluq ala pada mahmul ala istihbabi atas sunat saja. Jadi tadi berbahasan dari sudut adakah wajib kafarah ni qaul qadim ke tidak? Ada yang kata qaul qadim, ada yang kata bukan. Bahkan bukan mazhab Syafi'i. Kerana ditaklik oleh Imam Syafi'i, kalau sahih hadis Ibn Abbas, aku akan berpendapat dengan dia. Kemudian Ibn Suraj pula kata, kalau kata sahih hadis itu sekalipun, tetapi itu ditanggung atas kata sunat, bukan wajib. Tu. Kalau kata sahih hadis itu. La 'alal ijab, ay la yaj'alul haditha ay la yahmalul haditha fil qadimi 'ala al-ijab. Ataupun la yuhmalul hadithu, tidak ditanggungkan hadis tersebut fil qadimi pada pandangan qadim 'ala al-ijab, atas wajib, tidak, bahkan 'ala al-istihbab. Sebab itu pandangan kaum jadi kata sunat saja, bukan wajib. Okey. Hadza ni sekat ni daripada qala sahibul hawi sampai ni al-madhkur ni khabar kalamu sahibil hawi, perkataan pengarang kitab Al-Hawil Kabir, iaitu Al-Imamun Nawawi, Al-Imamu Al-Mawardi. Kalamu khabar wa huwa mudhaf, sahibi mudhafu ilaih, Al-Hawi mudhafu ilaih. Okey. Wa qala Imamul Haramaini, telah berkatalah oleh Imamul Haramain. Kata apa? Maqul qaul. Bukan. Betul lah. Min ashabina, sebahagian daripada ashab kita Asy-Syafi'iyah, man aujaba kaffaratan, barang siapa yang mewajibkan ia barang siapa akan kafarah. Wa huwa, hal keadaan bermula dia man aujaba kafarah tu ba'idun, itu pandangan yang jauh. Yang pandangan mengatakan wajib kafarah ni pandangan yang ba'id, pandangan yang jauh. Ghairu ma'dudin, lagi pula tidak dikirakan pandangan tersebut minal madhhabi, daripada madhab Asy-Syafi'iyah. Bal bahkan ia bermula dia kafarah itu khabar mustahabbatun, itu sunat, disunatkan akan dia akan kafarah. Jadi ini nak ke arah nak kata sunat saja, bukan wajib. Tadi dari sudut betul ke tak ni qaul qadim? Ada yang kata ya, ada yang kata tidak, bahkan bukan mazhab Syafi'i. Kemudian selepas tu masuk pada Ibn Suraj dan Imam Al-Haramain, dia bahas pula kata kalau kata sahih hadis itu sekalipun itu ditanggung atas pandangan sunat. Dan Imam Al-Haramain kata bahkan yang kata wajib itu ba'id ghairu ma'dud fil madhab, jauh sekali pandangan tersebut dan tidak dikira dalam salah satu pandangan madhab. Bahkan itu sunat sahaja, dia kata. Maka barulah Imam Nawawi kata, qultu, berkata oleh aku. Ni komen dia. Wattafaqal muhaddithuna, dan telah bersepakat oleh ulama-ulama hadis ala dha'fi hadis Ibn Abbas, atas dhaifnya hadis Ibn Abbas. Idhafat dha'fi kepada hadis, idhafat masdar kepada fa'il. Dhaifnya oleh hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Al muhaddithuna fa'il. Ala ta'alluq pada ittafaqa muta'allaq ala muta'alliq. Jadi Imam Nawawi kata, komen kata Imam Nawawi ahlul hadis juga, bukan setakat ahlul fiqh. Dia kata jumhur ulama kata hukum hadis ni dhaif. Maka bila dhaif, kalau kembali kepada pandangan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, dia kata in sahha hadis Ibn Abbas qultu bihi. Maka seolah-olah bukan mazhab dia, bukan pandangan dia lah kalau gitu. Itulah ala dha'fi hadis Ibn Abbas hadha, atas kedhaifan hadis Ibn Abbas ini, wattirabi hadis Ibn Abbas, dan berkecelaruannya. Ittirab ni asal bahasa ni kecelaruan lah. Kalau pergi kepada mustalah hadis, dia ada hadis ittirab. Hadis ittirab ni sebahagian daripada hadis yang dhaif. Waruya, dan diriwayatkan akan dia akan hadis Ibn Abbas itu mauqufan, ay hala kaunihi mauqufan, hal keadaan hadis tersebut mauquf. Dan mauquf ini salah satu daripada hadis dhaif. Okey. Waruya, dan diriwayatkan akan dia akan hadis Ibn Abbas juga mursalan, secara mursal. Dia mursal dengan mauquf ni dekat-dekat ni. Sama ada sahabat ataupun tabi'in. Kita tengok sekejap. Takut terbalik ya. Biasanya mauquf itu terhenti pada sahabat, mursal tu terhenti pada tabi'in, sanad dia tu. Ya.
Betul. Jadi mauquf ni disandarkan kepada sahabat, bukan marfu' sampai ke Nabi. Kalau mursal, dia potong sahabat, hanya tabi'in saja. Jadi dhaif lah hadis tu. Okey. Wa alwanan kathiratan, ai ruya hadzal hadis alwanan kathiratan, pelbagai yang banyak lagi, pelbagai jenis lagi hadis, tetapi hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut cara riwayatnya itu dhaif, tidak ada yang sahih. Okey. Wa qad rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Dan sesungguhnya telah meriwayatkan akan hadis Ibnu Abbas itu oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan selain mereka itu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Bila kata Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ni, teringat dua cerita. Pertamanya cerita daripada Tuan Guru Haji Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Ketika belajar Sunan Nasa'i lah dengan beliau, kat muqaddimah tu beliau kata, Tuan Guru kata Imam An-Nasa'i ni antara pelajar yang pernah, rasa Imam Nasa'i rasanya. Imam Nasa'i ke Imam ni? Rasa Imam Nasa'i dah. Muqaddimah pada muqaddimah dia tu, tak silapnya. Imam Nasa'i lah, seingat saya. Kalau silap minta maaf. An-Nasa'i antara pelajar yang dia berguru dengan seorang guru yang mana kalau dia nak mengajar tu kena bayar. Yuran lah panggil, bayar yuran. Jadi semua akan kena bayar yuran kecuali Imam Nasa'i. Sebab dia tengok kepada kesungguhan dan kebolehan dia untuk berpotensi lebih lagi, maka dia tak ambil duit daripada Imam Nasa'i. Itu utama. Kemudian antara satu faktor Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala juga yang disebutkan oleh Ustaz Tirmidzi Taha hafizahullahu ta'ala, Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ni jenis kuat jimo. Jenis kuat jimo. Ustaz Tirmidzi cerita lah, dia pernah tanya ulama-ulama yang di belah Timur Tengah, kenapa dibuat dalam biodata Imam Nasa'i ni begitu? Tak tahu. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan sebab apa? Kalau dia tu benda yang tidak penting, maka takkan sebutlah. Kenapa nak kena sebut Imam An-Nasa'i ni antara orang yang kuat setubuh? Mesti ada manfaat, mesti ada benda dia. Cuma tak tahu, wallahu a'lam. Itu sajalah. Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala wa ghairuhum, dan selainnya. Wala yaj'alunahu. Okey, mereka meriwayatkan hadis ni, hadis Ibnu Abbas ni, tapi wala yaj'alunahu dzalika sahihan. Dan tidak menjadikan oleh mereka itu, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i itu dia akan hadis dzalika la yaj'aluhu. Silap. Wala yaj'aluhu. Wala yaj'aluhu. Yaj'aluhu kalau yaj'aluhu mufrad, sedangkan yang riwayat banyak, patutnya yaj'alunahu lah. Nak tengok ibarat ni, kena cek nuskah ni. Kita main baca gini la yaj'aluna, kalau nak rujuk semua tu tak, yang la'alla, yang zahirnya la'alla, zahirnya yaj'alunahu, sebab yang nak katanya Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i semuanya tu meriwayat akan demikian hadis yaj'alunahu dzalika, ai dzalikal hadis sahihan. Tidak menjadikan semua orang yang meriwayatkan hadis ini sebagai hadis sahih. Dia tak jadikan hadis sahih, maka hadis itu hadis dhaif. Okey. Wa dzakara al-hakim, dan telah menyebutlah akan hadzal hadis oleh Hakim pula. Hakim siapa? Abu Abdullah fil Mustadraki, dalam kitab Mustadrak, ala sahihain, atas dua sahihain, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Muslim ada syarat dia, kalau ikut mustalah hadis ataupun ilmu hadis. Sahih Muslim dia ada syarat-syarat yang ketat untuk menjadikan hadis sahih menurut dia. Imam Bukhari juga ada syarat-syarat dia untuk menjadikan hadis tersebut sahih menurut dia. Tapi Imam Hakim rahimahullah, dia buat kitab Mustadrak, menghimpunkan hadis-hadis yang menepati syarat-syarat Imam Bukhari Muslim, tapi tak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka dia letak kitab Mustadrak. Jadi Imam Hakim meriwayatkan hadis ini. Maka kemudian dia kata, waqala, telah berkata Imam Hakim, huwa, bermula dia hadzal hadis, hadithun sahihun sifat. Hadis yang sahih. Dia seorang kata hadis sahih, lain semua dhaif belaka. Tu. Wa hadzal ladzi, kemudian Imam Nawawi kata apa? Wa hadza, dan bermula ini. Alladzi qala al-Hakim tu, alladzi tu sifat alladzi, sifat hadza.
bermula ini yang telah berkata akan dia akan allazi ul hakim ni khabar khilafu qauli a'immatil hadithi, berbeza pandangan dengan pandangan imam-imam dalam hadis. Tu dia. Makna Imam Hakim rahimahullahu taala dia bercanggah dengan ulama jumhur dalam hadis. Hebat ni. Ulama jumhur dalam hadis. Kemudian Imam Nawawi kata wal hakimu, dan bermula Imam Hakim ini ma'rufun, dikenali akan dia akan hakim ni indahum inda a'immatil hadis bitasahuli, dengan tasahul. Dia ni Imam Hakim ni suka bertasahul, bermudah-mudah fi tashihi, dalam fi tashihil hadis, pada mensahihkan hadis. Patutlah banyak hadis sahih menurut Imam Hakim. Rupanya dia tasahul. Ini memang terkenal lah, kalau orang belajar ilmu hadis dia akan tahu. Antara orang yang tasahulnya ialah Imam Hakim, Imam Suyuti, antara orang-orang yang at-tasahul fit tashih. Dan ada yang at-tashaddud fil Allahumma salli ala fit tad'if, ada juga. Terlalu syadid dalam mendhaifkan hadis, bahkan ada yang maudhu'. Ada yang syadid sangat pun tak boleh juga, dia kena tawassut, mu'tadil. Hak tu bagus. Tu ni. Maka seolah dia bercanggah dengan a'immatul hadis, dan dia ni terkenal di sisi ulama hadis, dia terlalu tasahul, bermudah-mudah dalam bab mentasahihkan hadis. Wa qad qala Asy-Syafi'i fi ahkamil Qur'ani, dan sungguh telah berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam hukum hakam Quran. Dia kata hadza hadithun la yathbutu mithlu hadzal hadis. Bermula ini ialah hadis yang tidak sabit oleh semisalnya hadis. Tak ada hadis yang semisalnya yang sabit, tak ada. Mana ni ya satu-satunya hadis, dan dia pula dhaif. Wa qad jama'al Baihaqi, dan sungguh telah menghimpunkan oleh Imam Baihaqi turuqa hadzal hadis, akan sanad jaluran sanad hadis ni. Dan bukan itu saja, wa bayyana dha'faha, dan telah menerangkan ia Baihaqi akan kedhaifan turuqihi, akan sanad tersebut. Sanad tu banyak dhaif. Bayanan maf'ul mutlaq, akan sebagai penerangan yang sifat syafian, yang sempurna. Memang dia terang habis semua jalur sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas, yang hadisnya yatasaddaqu bidinarin atau binisfi dinar ni, semuanya dhaif. Wahwa, siapa Imam Baihaqi ni? Bermula dia Imam Baihaqi imamun, seorang imam, hafizun, lagi pula hafiz, orang yang hafal Quran dah. Orang yang hafal hadis. Hafiz ni sebenarnya untuk hafal hadis, bukannya untuk hafal Quran. Kita Malaysia al-hafiz hafal Quran dah. Al-hafiz itu orang yang hafal hadis 100,000 ke atas hadis beserta sanad. Kalau 300,000 ke atas serta sanad, itu hakim. Mana dia hafal banyak. Muttafaqun, lagi pula ni imam, kita boleh buat imamun khabar pertama, hafizun imam kedua, muttafaqun khabar ketiga. Muttafaqun, diittifaq, disepakati akan dia akan Baihaqi itu ala itqanihi, atas mutqinnya Imam Baihaqi. Mutqin mana? Kejaknya, hebatnya, tegaknya dalam ilmu hadis ni. Mutqin, memang ada malaikat ilmu hadis yang mu'tadil. Dia ni orang yang mu'tadil, bukan terlalu tasahul, bukan terlalu tasyaddud. Wa tahqiqihi wa tahqiqil Baihaqi, dan tahqiqnya ilmu Imam Baihaqi ni dalam bab hadis. Mana boleh pegang kata-kata dia ni. Fassawabuh, maka bermula pandangan yang betulnya, kata Imam Nawawi, annahu, bahwasanya la yalzamuhu syai'un, tidak wajib atas suami syai'un, sesuatu pun, yakni sesuatu minal kafarah. Itu kesimpulan dia. Dia bahas hadis, pumpang qol qadim ni, tolak ni, hadis dhaif, ada yang kata sahih, apa semua ni. Hasil dia satu je. Hasilnya yang betulnya ialah tak wajib sesuatu pun atas suami. Tengok cara ulama bahas. Ni baru al-majmu'. Nak menatijahkan, kalau kita mengaji, kita hak besar juga, tapi dia tidak membahaskan dari contoh Tuhfah ni, Hayah Murni, dia tak apa nak bahas dalil sangat. Dia hanya kadang-kadang ilah gitu je. Kita akan dapati dia akan sebut direct okey, dalam bab ni khilaf, ada yang kata wajib kafarah, ada yang kata tak wajib kafarah, noktah. Habis gitulah maklumat kita. Tapi kalau pergi sini, dia panjang. Macam mana asal usul kita boleh kata tak wajib tu? Mula-mula dia kata khilaf dah, pandangan mengatakan ni qaul qadim ke tidak. Ada yang kata qaul qadim, ada yang kata bukan. Lepas tu yang kata qaul qadim pula, kalau kita tanggung atas kata sunat bukan wajib pula dah.
Bahkan yang kata wajib tu bukan mazhab Syafi'i. Dia kata pula dah. Lepas tu dia bahas pula dari sudut dalil Ibnu Abbas tu. Hadis ni dhaif. Dhaif. Sepakat banyak lah. Imam Tirmizi dhaif. Nasa'i dhaif. Abu Daud dhaif. Imam Baihaqi kata dhaif. Imam Hakim saja kata sahih. Dan dia terkenal dengan orang yang tasahul fit tasih. Akhir sekali dapat natijah. Kata tak wajib pun suami ni bayar kafarah. Tu Allah. Puas. Kenyang. Perbahasan yang cukup kenyang. Habis. Kemudian kata muallif, dia sambung pula, waman aujaba dinaran aw nisfahu wallahu a'lam. Satu sesi satu muka sudah. Mana sesi hari ni, sesi apa? Sesi yang majlis yang ke-14 ni bahas dalil saja. Dalil yang mana kesimpulannya tak wajib kafarah, itu je. Macam mana boleh jadi tak wajib kafarah tu? Tuntang. Satu-satu seko-seko yang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut. Wallahu a'lam. Sambung pula pada sesi bila-bila akan datang insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.